Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia. Okey, jadi semua orang pun dah tahu hari ni adalah 4 hari bulan. Kan? Salam gelap dah. Okey, semua pun dah tahu hari ni adalah 4 hari bulan, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia yang mana yang memohon air sinar baru-baru ni. Jadi apa yang kita boleh kongsikan kan, kalau ada siapa-siapa nak visi ke nak luahkan perasaan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Saya galak-galak kalau ada yang nak luahkan perasaan ke apa, mana dah tahu kan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, yang saya nak kongsi dengan anda, banyak juga yang saya dapat komen-komen ataupun ulasan ataupun WhatsApp message dia ada yang bertanya kepada saya yang ada yang alhamdulillah lah, yang lulus tu alhamdulillah kan, yang gagal tu dalam proses yang tak lulus tu ada 2-3 sebab lah. Mungkin kerana mereka ni masih mencarum kan. Yang masih mencarum ni tak apa, kita boleh terima lagi lah. Tapi ada tadi 2-3 mesej yang saya baca, mereka ni suri rumah dan dah lama tak mencarum tapi tidak lulus. Jadi apa yang saya boleh cakap dekat sini, kalau katalah mana-mana kawan-kawan kita yang tak lulus disebabkan mungkin you all ni adalah dalam kategori 2. Kategori 2 ni pun bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bahaya bukan pasal apa, syarat dia tu. Nak kena ada kata apa, pelbagai sikit lah kata, kalau tak salah saya dalam syarat-syarat dia 30% pendapatan tahunan daripada bulan 3 sehinggalah ke ujung tahun yang lepas. Barulah anda layak memohon. Kan, kalau sebelum ni ada OT, kalau kata tak ada darah pendekar, waalaikumsalam, alhamdulillah, terima kasih, okey, dulu satu alhamdulillah kan. Okey, jadi yang 30% untuk kategori 2, 30% pendapatan tahunan korang kurang, barulah korang boleh apply dekat kategori 2 ni. Seandainya korang ni masih bekerja, masih mencarum. Kalau korang kata ada masalah dari segi gaji kena potong, cuti tanpa gaji, overtime tak ada, sebelum ni ada overtime tak ada, allowance kena potong, itu yang membolehkan, yang menguatkan korang ni akan layak untuk mendapat permohonan ni diluluskan. Itu yang saya faham lah, dia dah bagi tahu awal benda tu. Jadi apa yang diorang cuba harapkan sebelum ni dari Parlimen daripada Barisan Nasional, saya sebut mengharapkan supaya syarat daripada kategori 2 ni dimansuhkan. Kan, dimansuhkan. Tapi itulah, belum lagi ada apa-apa kata putus daripada pihak WSP, dan sekarang ni kita hanyalah menunggu permohonan tu dibuka pada 11 hari bulan 1 nanti. Bukan ini saya nak cerita sebenarnya tuan-tuan dan puan, ada benda lagi saya nak cerita gini. Jadi semua orang pun tahu duit ada yang akan masuk ke akaun anda sebelum 8 hari bulan, dan ada yang akan masuk sebelum 14 hari bulan. Maknanya akan masuklah duit tu nanti kan. Dan bulan pertama tu akan masuk 5,000. 5,000 banyak tu tuan-tuan dan puan, macam-macam boleh buat tu. Kan, kena pandai-pandai lah. Jangan kau ingat duit KWSP ni dalam akaun satu kau tu ada banyak lagi, kau nak habiskan, kau nak haburkan semua kan. Ini saya nak bagi tahu pesanan sikit lah. Kita memesan lah kepada semua kawan-kawan kita yang mana yang dapat, yang lulus permohonan dia tu, yang lulus, gunakanlah sebaik mungkin duit KWSP anda ni, akaun satu ni, pasal ini adalah duit anda tuan-tuan dan puan, hasil titik peluh anda. Lepas ni anda nak kena tunggu umur anda 55 tahun, besok barulah dapat benda ni semua. 55 tahun ke 50 baru keluar duit KWSP ni. Itulah saya nak bagi tahu. Jadi saya alu-alukan lah, kalau ada kawan-kawan kita ke yang nak visi ke kan, nak luahkan perasaan ke kan, boleh, tak ada masalah kan. Walaupun view kita ni tak adalah ramai macam orang lain, tapi sekadar kata apa, berkongsi je lah kan, berkongsi pendapat kan. Saya faham ramai yang tak lulus ni, tapi itulah kan, yang tak lulus tu satu, yang dah lulus tapi dia tersalah tulis amount, itu lagi sedih kan. Kan, itu lagi sedih. Boleh keluar 10,000, dia pergi keluar 3,000. Allahu Akbar. Boleh keluar 10,000, dia pergi keluar 2,000. Itu lagi sadis.
Kan? Kan memang yalah benda baru, tak tahu macam mana nak buat kan. Mungkin yalah tu saya cakap sebelum ni, ada orang pandai, ada orang bukan pandai, ada orang mahir dalam benda-benda macam ni, ada orang kurang mahir. Okay, dia tak berapa nak faham. Saya pun tak faham juga ada dua-dua dengan perkara. Kan? Tapi itulah dia tuan-tuan. Inilah yang kita risaukan. So kalau kepada mereka-mereka yang dah lulus tu, alhamdulillah lah. Jadi kepada mereka yang tak lulus tu, sabar-sabarlah. Kan? Kita bawa-bawa lah berdoa, insya-Allah boleh cuba lagi ke, ataupun tengok apa permohonan dia akan umumkan lepas ni, kita tunggu je lah. Kan? Kalau pun tuan-tuan puan, barang ni kita nak cakap pun, aduh hai. Okey. Dia sebab kita kerja security pun kebanyak pun tak dapat juga. Kalau sudah boleh. Okey. Dia macam ni kak, kalau kerja security, dia depends pada kita punya caruman. Kalau caruman akak masa tu aktif masa PKP dan tiada pengurangan dari segi gaji apa semua, memang diorang tak akan, orang kata apa, memang tak lulus lah kalau kategori 1 ni. Akak boleh cubalah kategori 2 kan, macam tu. Jadi kita mengharapkan lah, orang kata apa, mengharapkan Sina air Sina ni, kita mengharapkan Sina sebenarnya untuk kategori 2 ni dimansuhkan syarat-syarat dia. Saya percaya tuan-tuan dan puan, ramai yang mengeluh kalau kategori 2 ni syarat dia ni diteruskan, dan saya percaya memang ramai yang akan sangkut. Kategori 1 ni pun dah ramai sangkut dah. Kan? Dah ramai sangkut dah ni sebenarnya ni. Tapi itulah kita mengharapkan supaya kategori 2 ni syarat dia dimansuhkan. Ramai. Waalaikumsalam. Okey, ada. Sekejap. Kita mengharapkan kategori 2 ni tuan-tuan dan puan. Syarat dia dimansuhkan. Pasal apa? Tadi saya lalu dekat kedai BSP Kelang, masih lagi orang beratur, masih lagi orang cuba yalah. Yes, Encik Zubair. Encik Zubair macam mana? Kami semua dapat. Kita dapat. Oh, you all semua dapat lah. Yahoo! Dua-dua dapat. Dua-dua dapat tu. Tak dapat dia tengah kira-kira tu. Nak bayar hutang. Oh. Dua-dua dapat 10,000 lah. Terima kasih Mr. J. Tahniah. Tanpa Mr. J, tiadalah kami. Tahniah lah. Dapat kira-kira. Ada apa-apa pesanan tak? Kalau yang pada yang lulus tu, ada apa-apa pesanan tak nak bagi tahu supaya jangan dibazirkan duit tu, jangan buat pay mesin ke apa ke, ada tak? Itu awak dah bagi pesanan. Dah bagi pesanan tu, main mesin lah, main api lah. Okey, terima kasih. Okey, itu salah seorang kawan-kawan saya yang dah lulus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap untuk kali ni punya Aisina, untuk pengeluaran kali ni yang untuk 5,000 ni, saya harap kepada semua rakyat Malaysia, gunakanlah sebaik mungkin duit yang anda dapat ni. Okay? Saya pesan sangat ni, jangan anda terpengaruh dengan skamer-skamer yang menawarkan skim-skim bagai-bagai ni semualah. Tolong. Pasal apa? Yelah, saya percaya ramai pihak-pihak luar sana ni dah target dah you all ni. Pasti bila pengeluaran pertama korang 5,000 ni, ada orang dah target dah. Dia akan suruh korang join ni lah, join scammer apa, skim ni lah, skim tu. Macam-macam skim akan keluar tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam skim. Okay. Saya kecewa, saya nak beli gajah. Okay. So, saya menunggu lagi kalau ada kawan-kawan kita yang nak, saya tengok macam mana.
nak cuba meluahkan perasaan ke, kalau ada ke, kan. Yang nak, aku kata apa, nak bagi tahulah. Okey, kita tanya kakak ni. Saya nak tengok respon tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun faham ramai yang kata apa, ada ramai yang tak lulus. Kan? Jadi kita nak tengok. Siapa lagi? Saya nak ajak BC ni. Tak lulus. Kenapa tak lulus Alan Muhammad? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan jerakan sedikit yang boleh faham sebab yang tak lulus soal. Okey, saya terangkan kat sini okey. Salah satu sebab kemungkinan anda tidak lulus disebabkan kerana mungkin anda adalah tergolong dalam kategori 2. Kategori 2 ni dia orang yang masih aktif mencarum. Aktif mencarum ni dalam kategori 2, automatik. Semua yang mencarum, aktif sampai sekarang, korang semua termasuk dalam kategori 2. Okey. Jadi, ada yang bagi tahu dengan saya, ada yang suri rumah, ada yang dah lama tak kerja kan, tapi bekas pencarum, tak lulus. Okey, jadi kat sini saya dapat tangkap satu atau dua mungkin kemungkinan maklumat anda tidak lengkap ataupun ada benda-benda ataupun ada maklumat lah, saya cerita lah maklumat yang salah ke pun tak pasti, tapi you all, saya rasa kita tunggu mungkin ada permohonan kedua ataupun rayuan. Itu yang saya faham lah, yang kemungkinan akan berlaku lah. Kita tunggu je. Jadi apa pun saya nak beritahu kat sini, jangan korang pandai-pandai gunakan orang ketiga ke orang keempat ke, tak ada, jangan. Terus direct kepada pejabat KWSP, terus direct kepada kaunter. Tak payah nak jumpa orang, tak payah. Ini nasihat saya. Kadang-kadang ada yang saya dengar baru-baru ni, you bayar kat air 500, saya boleh kautim tepi untuk you, boleh luluskan you balik sini. Pun ada juga. Ada juga tuan-tuan puan. Ini yang bahaya sebenarnya. Saya dengar orang cakap, tapi kita tak naklah benda itu berlaku. Kalau anda rasa anda dalam kategori 2, permohonan akan dibuka kembali pada 11 hari bulan 1. Kalau anda daripada kategori 2, aktif mencarum. Ini nak kena bagi tahu. So kalau kata anda tak lulus tapi anda bukan pencarum ataupun bekas pencarum ataupun tak aktif mencarum, anda kena refer pada pejabat KWSP lah. Mohon-mohonlah, mungkin ada dia punya rayuan ke apa kan. Permohonan sekali lagi kan. Kan. Allah je yang tahu apa yang kita lalui. Semoga pihak kerajaan kajilah balik masuk. Okey. Yang inilah dia tuan-tuan. Ini yang sebenarnya yang saya risau ni. Apabila permohonan kategori 1 pun ramai yang tak lulus, dan kategori 2 ni macam mana kak? Saya rasa memang akan menjadi masalah. Jadi kalau boleh kan, kategori 2 tu dimasukkan syarat dia pun, alhamdulillah lah saya rasa. Semua layak memohon kepada bekas pencarum ke ataupun yang masih mencarum bebas pun ataupun boleh memohon. Kan boleh diluluskan. Pasal apa dalam keadaan sekarang ni kita pun tahu memang tengah genting tuan-tuan dan puan-puan. Kan yang dengan hutangnya, dengan yang banyak benda-benda tertanggung ni, anak-anak sekolah lagi ni kan, yang dapat bonus lah, itu pun tak tahu ada bonus ke tidak kan. Ngam-ngam pula tu bulan 1 kena fikir juga kan, kalau bagi masyarakat Cina ni, ada yang mereka ni nak sambut tahun baru Cina lagi, tu pun kena fikir juga tu kan. Saya masih mencarum APF. Ini masalah, bukan masalah bang. Macam Rosli Yusof ni pun ada juga yang keliru. Ada yang cakap masih mencarum tapi dapat. Tu pun saya tak boleh nak kata apa lah. Itu mungkin kena refer pada KWSP. Kan? Yang lulus tu alhamdulillah lah. Yang kepada yang belum lulus ke ataupun tak lulus lagi tu, doalah banyak-banyak. Semoga Allah pemudahkanlah urusan anda semua. Semua pesan saya, kalau boleh duit yang dapat ni, saya nak nasihatkan yang pertama, jangan suka-suka percaya kepada mereka-mereka ni yang bergelar scammer, yang menawarkan macam-macam lah. Macam-macam lah skim ni, skim tu semua menipu tuan-tuan. Menipu. Lagi satu saya nak bagi tahu, kalau boleh kepada abang-abang ni, brother-brother ni, yang mana kaki-kaki tu tahulah, kaki-kaki dolphin, kaki-kaki archer kan. Kaki-kaki Great Blue apa semua tu kan, safari. Anda fikir-fikirlah tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang semua, brother-brother, fikir-fikirlah 5,000 tu banyak.
Kan, dan ni pesan saya lah daripada pengalaman saya, daripada kawan-kawan saya semua. Kan, konon-konon bawa 1,000, bawa 5,000, nak masukkan 500. Masuk 500, masuk 1,000. Masuk 1,000 jadi 2,000. 2,000 jadi 3,000. Lalah melepas, habis burn kosong macam tu je tuan-tuan dan puan. Nasihat saya, hentikanlah. Kenapa? Sindiket-sindiket judi-judi online ni akan mula menghantar mesej-mesej kepada anda lagi tuan-tuan dan puan. Kan? Kan? Okey, lepas, yalah. Tu lagi saya cakap jadi. Okey, kena fikir. Jadi saya harap kepada pihak PDRM khususnya kan. Dan apa, jangan disebabkan kerana apa, diorang pun tahu 5,000 ni tuan-tuan dan puan, keluaran pertama akan dapat sebelum 8 hari bulan ni, maka mesej-mesej token-token judi ni akan banyak masuk dekat handphone orang ramai ni. Jadi faham-fahamlah maksud saya ni. Tolonglah, ini sekadar nasihat je. Sebelum anda orang kata apa, menyesal di kemudian hari, kita perjuangkan KWSP ni bagai narak, kita menunggu dengan penuh sabar, penuh iman, dan tiba-tiba dapat RM5,000. Kau pergi bantai pula, pergi main mesin apa semua. Dah tak pasal-pasal kalah. Kan? Main mesin ni tuan-tuan dan puan, tak ada maknanya menang. Okay? Berjudi online ni tak ada maknanya menang. Mengarut kalau boleh menang. Itu semua penipu tuan-tuan dan puan. Ni aku bagi tahu je lah. Kan? Berdasar pengalaman-pengalaman aku dan kawan-kawan ni, tipulah kan kalau tak kenal benda-benda ni semua. Okay? Kalau katanya pandai nak beli-beli barang tu, pandai-pandai korang lah gunakan duit korang. Saya ni sekadar nasihat je. Okay? 5,000, janganlah korang cuba-cuba gata-gata nak masuk kedai-kedai mesin, gata-gata nak tekan Grade Blue, gata-gata nak tekan Aceh, api bagai semua. Okay? Bagi tahu je ni, jangan sampai menyesal pula nanti. Lepas tu dah hilang 5,000, korang pula pergi pinjam malung. Konon-kononnya bulan depan dapat lagi 1,000. Jadi benda tu semua korang yang sendiri mencipta masalah tu sendiri. Jangan buat pasal tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pergi mengail ke, nak beli jam G-Shock ke, pandai-pandailah duit anda. Main mesin, itu je. Ini yang teruk tuan-tuan dan puan-puan. Fikirkanlah ya. Jadi kepada para isteri-isteri kat rumah kat luar sana tu, ni nak bagi tahu ni, isteri-isteri kat luar sana tu, awasilah sikit anda punya suami, mati aku kena kecam ni, awasilah suami anda. Okey, dapat 5,000 tu, tanya betul-betul duit tu mana kan. Jangan suka-suka besok manalah tahu, faham-fahamlah kan. Orang lelaki ni bila duit tengah banyak, dia lain sikit dia punya lihat. Kau. Kan? Jadi saya pun percaya besok penuhlah pusat-pusat karaoke keluarga. Kan? Okey, nasihat saya pada para isteri, orang rumah, faham-fahamlah ya. Jaga sikit suami ni. Duit tengah banyak ni, walaupun 10,000, 5,000 bulan pertama ni, faham-fahamlah, jaga-jagalah. Terutamanya pada abang-abang kita ni, jangan suka-sukalah nak main mesin apa semua. Ini nasihat ni. Saya takut. Saya memang melarang keras anda terjebak dengan perkara-perkara macam ni. Kenapa? Penat saja anda memperjuangkan tentang apa KWSP ni. Penat saja anda menunggu sampai beberapa hari, tetapi bila dapat hari pertama, tak sampai 4 jam, duit anda 5,000 lebur masuk dalam mesin. Ini saya nak bagi tahu. Kan? Jadi kepada kakak-kakak, awasilah abang-abang ya. Dapat duit, tanya bang dah masuk ke belum ke WSP tu. Tanya, jangan kata tak masuk lagi lah yang. Tengok dulu. Katanya 8 hari bulan dah masuk, tapi tak masuk lagi. Macam kami ni ada kerja baru, ada gaji sekarang 1 hari kerja. Tapi bang nak tanya abang, dia bang macam ni bang. Kalau abang pemandu-pemandu lori ni bang, yang ada kerja, dia nak tengok pada pencarum bang, caruman abang tu. Lepas tu kalau kata abang aktif mencarum, company bayar. Lepas tu dekat situ ada pengurangan bang. Abang try lah untuk kategori 2 bang. Abang kalau pemandu lori ni banyak kan allowance dia punya trip kan. Kat situ dia turun naik. Boleh cuba bang kat kategori 2. Mudah-mudahan aku doakan abang untuk korang semua. Abang-abang lori kita ni. Amin. Janji tak main. Saya main bola gantung je bos mati. 5K boleh buat hantaran. Cantik Alhamdulillah. Saya ni sekadar nasihat je.
Pasal saya takut nanti anda semua terkena. Jangan percayalah. Pasal saya memang kena keras benda ni tuan-tuan perempuan. Pasal apa? Diorang ni dah mula dah. Saya dah dapat dah mesej. Masuk 100. Kredit percuma RM10. Itu yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jangan terpengaruh. Jangan sesekali anda mencuba main habiskan duit anda dalam perkara-perkara yang saya cakap tadi tu, yang kaki Archer ke, kaki Dolphin ke, kaki Safari ke, Great Blue ke, pelbagai semua. Janganlah orang kata apa, cuba-cuba nak patah balik. Yang habis tu habislah. Jadi kita harapkan kepada pihak PDRM juga, pihak polis, tolong pantaulah kegiatan-kegiatan messenger airline ni. Kerana apa? Ramai ni rakyat Malaysia yang dapat RM5,000 ni bulan pertama ni. Kan? Okay? Kalau nak buat hantaran kahwin, boleh. RM5,000 boleh je, tak ada masalah. Sekarang ni ikhlas. Kalau nak kahwin dengan nikah ke, asalkan faham memahami satu sama lain, sayang menyayangi satu sama lain, dah cukup dah. Bukannya dikira dinilai pada hantaran. Tidak. Kan, kalau hantaran pun puluh-puluh ribu pun, ratus-ratus ribu pun, kahwin tak sampai sebulan dah cerai. Kenapa? Kan, kalau puluh-puluh ribu pun, 40 ribu, 50 ribu atau 100 ribu pun, kahwin tak sampai 2 bulan dah bertumbuk, berdebak. Macam mana? Kan? Mr. J lulus ke? Alhamdulillah. Bosku senyum lulus lah tu. Okay. Saya tak adalah lulus sampai 60K. Cukup-cukup je lah rezeki untuk anak dan isteri kat rumah. Kan? Saya nasihat je. Saya takut. Saya pun nasihat untuk diri saya juga. Kan? Kawan-kawan ramai ni. Kan? Tolonglah ya tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat, sekadar nasihat je. Jangan marah, jangan kecam. Bagi tahu je ni okay. Salam kategori 2 tu kalau nak tunjuk bukti. Okay, yang ini bang, tak silap saya bang, memang kena pergi ke WSP. Pasal apa saya baca kat syarat tu, kena ada bawa dokumen-dokumen sokongan. Jadi abang tunggu sajalah update daripada KWSP nanti bang. Macam mana teknik skamer ni belum faham betul. Nanti dia menyamar jadi okay. Nasihat saya satu je. Sekiranya anda dihubungi melalui telefon oleh mereka ni yang mengatakan daripada pegawai KWSP, jangan percaya. Okey? Terus kalau anda ada macam was-was ke, mesej was-was, terus direct call nombor yang ada dalam website KWSP dan terus direct kepada pejabat ataupun kaunter-kaunter KWSP yang berhampiran. Ini pesan. On, Zubir, on. Okey. Saya dah 2 bulan tak caruman tapi dalam proses. Okey bang. Syamil Rahimi, saya tanya tadi pada pegawai KWSP, diorang kira untuk kategori 2 daripada 2 bulan. 2 bulan caruman yang aktif daripada tarikh memohon. Maknanya kalau abang memohon, abang dapat aktif caruman, abang katalah bulan 12 itu hari abang start apply. Bulan 10 dengan bulan 11 abang dah start carum, maknanya abang ni dah ke dalam kategori 2. Dia dah bagi tahu macam tu dengan saya tu je lah. Ini yang masalah sikit. Macam itulah bang. Kalau dah 2 bulan tak carum tapi 2 bulan tak carum tu mana tu boleh lulus tu bang. Mungkin dia tengah kira-kira lagi lah tu bang. Abang boleh pergi cek kepada KWSP, tengok status hari-hari, tengok macam mana. Sama ada perubahan ataupun tidak. Abang boleh refer teruslah kepada pihak KWSP. Maaf, saya ingat tadi abang mencarum 2 bulan terakhir tak. Tapi tak mencarum 2 bulan terakhir sebelum mohon kan. Maknanya tu, kalau digunakan tu memang dalam kategori 1 tu bang. Mana nak pergi kena berisi alam dah tutup. Itulah, ini yang masalah dia tuan-tuan dan puan. Kan, kita bila ada masalah, saya ni telah ditegur oleh beberapa pegawai KWSP. Kerana saya menyampaikan maklumat. Saya maklumat yang saya sampaikan adalah berdasarkan daripada apa yang dia sampaikan kepada saya dan apa yang saya baca. Saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Saya sampaikan melalui konten saya dalam TikTok, saya sampaikan dalam FB apa semua. Kan, bukan suka-suka saya nak buat benda tu, tapi saya faham. Ramai yang tak sampai maklumat, ramai yang tak faham. Jadi, bila saya kena tegur macam tu, apa yang saya boleh bagi tahu? Tuan-tuan kalau betul-betul kurang faham tentang isu-isu ni, tolonglah direct terus kepada pihak KWSP. Ke kaunter dia ke apa semua. Wassalam abang Kanbun. Boleh terus direct. Pasal apa bila saya cakap dengan diorang, maklumat tak sampai, diorang tak percaya. Kan, diorang kata kita ni macam nak menyebuk pula kerja dia. Ini yang payah ni tuan-tuan. Kita bukan nak menyebuk, kita nak membantu je. Kan, supaya diorang punya kerja ni dipermudahkan. Ramai kot rakyat Malaysia yang kurang faham tentang isu ni. Kan,
Saya tengok komen-komen pun dah tahu dah. Kan? Ha. Dapat, nanti janganlah kecam banyak. Tak adalah, saya cukup lah ni kat rumah tu seorang kan. Kadang-kadang orang kata apa, yang ni saya nak cerita sikit lah kadang-kadang orang kata apa, 2-3 ni seronok kan kalau ada kan. Tapi jangan salah faham, bila dah 2-3 ni komitmen kan, tanggungjawab besar pula kan. Lepas tu sakit kepala, bergaduh sana, bergaduh sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Oi, jangan. Satu cukup. Alhamdulillah. Okey? Itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan. Sekadar menyinggah sekejap untuk bagi tahu pesanan sedikit lah. Jangan anda gunakan duit kadar respect anda, iaitu ianya hasil titik perlu anda sendiri kepada benda-benda yang tak elok. Yang pertama saya nak ingatkan, jangan tuan-tuan dan puan-puan sesekali terpengaruh dengan kata-kata atau terpedaya dengan kata-kata scammer ni. Okay? Anda kena masuk ni lah, kena masuk skim ni lah, jangan. Jangan tuan-tuan dan puan, jangan sesekali mencuba. Nombor 2, janganlah anda sesekali mencuba menggunakan duit yang anda simpan, yang anda hasil titik perlu anda ni dengan berjudi. Ini saya pesanan saya. Pasal apa? Nak beritahu apa-apa pun, terima kasih. Alhamdulillah, kepada semua yang lulus, kepada mereka yang tak lulus, kita doa-doakanlah supaya urusan mereka dipermudahkan. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dah lulus tapi tak ada dalam akaun bank, kan dia dah bagi tahu bang, kat bawah tu ada tulis mana yang tak ada akaun bank, dia akan prepare PO apa. Dekat dalam tu ada tulis bang. Abang Syah Mahmud, kat dalam tu ada tulis bang. Boleh tanya kepada pihak RSP, pasal dia dah bagi tahu dah masa nak permohonan tu, dia akan bagi tahu dah sekian-sekian ni. Okey? Okey. Apa pun terima kasih. Saya akan kembali lagi insya-Allah, tengok malam yang 3 besok ke apa-apa saya akan call lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Salam keharmonian.